Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Tinggi daripada jangkaan pasaran, tetapi apa yang berlaku hari ini adalah sell off. Bukan hanya dekat pasaran ni, kita ada dekat China. Dekat China kita ada berlakunya pengambilan untung pada siang tadi, di mana kita ada Shanghai Composite yang jatuh. Ni adalah apa yang berlaku pada hari ini. Saya buka chat ni. Okey, inilah apa yang berlaku pada siang tadi, dan kita nampak antara kesan dia adalah kepada Bursa Malaysia. Kita ada syarikat Top Glove Bursa yang di mana diletakkan dalam list untuk larangan import oleh menyebabkan saham Top Glove yang antara pemacu kepada pergerakan KLCI lately jatuh, dan ini yang berlaku kat pasaran China pada hari ini selepas data GDP pagi tadi dia jatuh. Basically ini adalah pengambilan untung. Sebab tu saya duk pesan, jangan trade yang data GDP tu. Don't trade the GDP data. What you do is anda tunggu data ni, gunakan dia sebagai info. Because I'm half expecting ini akan berlaku. Okay? Because memang kita pun analisa, kita katakan data tu bagus kan. Dia data bagus tapi jatuh. Boleh terangkan kenapa? Ada orang akan kata, oh ini dah price in dalam market. No. What we can say is, this is where the level kita tunjukkan siang tadi, sekali lagi saya tunjukkan. Ini basically adalah satu yang saya lihat, the level where there will be profit taking. There will be profit taking. Hampir nak capai 100% FIBO. There will be profit taking activities from this levels. Okay, there will be profit taking activities daripada level macam ni. But kalau kita lihat secara besarnya, we might see either this one is masih lagi korektif, ataupun we might see with 1, 2 and 3. Sebab kat sini masih menunjukkan ini wave 3. We still might see that ini adalah satu ini maksud saya. Okay, ini stochastic juga. RSI, okay. Jom. Okey, ini volume. Okey, jadi pada waktu ini, this one come without divergence. Sedangkan di sini ada divergence. Maksudnya kita ada 5 wave, 3 wave, dan ini sedang membuat wave 4. Okey, so I'm expecting satu lagi kaki ke atas sebelum dia untuk complete 1, 2, 3. Ataupun A, B dan C. One more leg ke atas before market decide whether it will go up or go down. This I'm expecting this. And sekiranya yang ini break this high, kita ada high conviction bahawa kita akan ada rally dalam pasaran. Okay. Sekiranya this level break up. Okay. Okay, this 3590, if sekiranya ini breakout, then ini akan jadi besar kemungkinan ini is not A, B dan C. Ia akan jadi 1, 2 and 3. Everything, bukannya setakat saham. Anda nak trade kira ayam pun boleh, Badrul, asalkan dia dapat buat chart. Elliott Wave adalah untuk semua. Dia adalah kepada nature. Dia bukan hanya kepada forex. Masa tahun Elliott Wave ni dibuat, tak ada forex pun tahun 1930. Dia untuk saham. Kan? Mana ada forex pada waktu tu? Okey, adalah forex, tapi as we know it nowadays, mana ada, itu tahun 70-an. Okey, jadi I'm expecting this will be, if dia break this high, then this will be with 1, 2 and 3.
if belum break belum break this high, we can still see tak ditolak kemungkinan masih ada kemungkinan untuk dia buat this move. Okay, 1, 2, 3 dan sideways 1, 2 and 3. Faham? Masih ada kemungkinan itu berlaku. Yeah, you can apply Elliott wave everywhere. It's nature. Anda boleh apply Elliott wave, anda boleh, sebab dia adalah kepada market punya mentality, herd mentality. Because when you apply Elliott wave, you need to apply Fibonacci. When you apply Fibonacci, you're talking about nature. Yeah? You are talking about nature. So I'm looking at more and more probability untuk ini break. So I'm expecting untuk GDP tu, satu saya dok kata jangan trade the GDP China. GDP bagus 3.2, expectation 2.2 jatuh. Why? Profit taking. And as we saw it today, even our KLCI, CI did this. Today, hari ini jatuh. Okay, this is more profit taking. I'm still looking at it as more profit taking, but if we look at KLCI Malaysia ni, if you ask me, apa dia punya pergerakan tu agak weak, but there is a lower low. There is double top, but whether the move finish or not, I don't dare to say, sebab movement yang kat sini, this low tak ada divergence. Maksudnya we might see this move. Belum secara teknikal ni, we might see still another low. Tak. Okay, before it could move up. This is bursa lah. Ini yang saya nampak kat bursa lah. Because this one is apa A, B and C, ataupun ini adalah W, X and Y. Because sini tak ada divergence. This one tak ada divergence. Ini movement ni tak ada divergence. Okay. So secara keseluruhannya, pada buka US sebentar lagi dijangkakan akan dibuka lebih rendah. Untuk Dow Jones dibuka lebih rendah, hampir 300 mata lebih rendah. Untuk S&P 500, kalau kita lihat kepada ES ni, sekejap, mana saya punya chart ni, ES. Kalau kita lihat kepada ES ni, ini adalah untuk S&P 500. Dia mempunyai 3 wave down. Maksudnya S&P 500 nanti dibuka lebih rendah. Ini spot, ini adalah futures dia. Jadi maksudnya ini akan dibuka lebih rendah. Dia nampak tak? Dia sama S&P. Ini futures dia. Ini adalah dia punya spot. Spot ni dia tak berjalan. Cuma market buka baru dia berjalan. So kita nampak untuk US market akan dibuka lebih rendah. The thing is, kita ada few things. Kita ada saham Twitter yang jatuh pre-market. Awal pagi tadi, few account, termasuk akaun Obama, Kim Kardashian. Kim Kardashian punya account pun kena hack. Elon Musk punya account Twitter pun kena hack awal pagi tadi. So kita ada pre-market di mana Twitter punya saham jatuh. But I don't foresee pada waktu ini untuk satu continuous move sebab we have China jatuh, yes. Kita ada China yang jatuh, but I don't see this quite spill over kepada pasaran US sebabnya tak ada catalyst, faham tak? Faham? Dia tak ada catalyst. Macam China tadi ada data GDP. Orang tengok, oh, okey, dah bagus. Tak ada sebab nak hold. Ini mungkin dah tinggi dia. Kalau US pada malam ni tadi ada data GDP ke, ada Fed ke, ada orang akan boleh mengikuti jejak China tadi mengambil untung. So, I don't see really jatuh sebabnya kita masih ada pasaran-pasaran pergerakan
di tech sector yang masih lagi mengukuh, masih lagi kuat. Kita tak dapat nafikan ini mungkin menjadi wave 5 kat sini. Mungkin, ini mungkin. Dan all we need to do is just change the color kepada biru dan ini jadi putih. Dah habis 5. Sebab dia tak ada sebabnya, faham tak? Kita ada pasaran China yang rally macam ni. You have this market, Shanghai tadi. Shanghai tadi that has been rallying. Kalau dan anda kena faham, dekat China dia tak sama macam dekat Western country, where kalau kita lihat dekat US market, the major player dalam market untuk dekat Western is mostly adalah kepada fund, kepada banks. Retail investor, yes, to a certain extent, 20%, 30%. Kalau China ni mostly adalah kepada retail. Tu yang beza dia. Ini adalah retail. Maksudnya retail mostly adalah kepada shorter term. Kalau dekat bank, kalau kita menyebut mengenai medium term, we are talking about something macam 3 tahun pegang. Kalau kita sebagai trader, siapa trade hold 3 tahun? Siapa sini? Kalau float 3 tahun, account dia tak ada. Kan? Itu beza dia. Itu beza dia. So when you have something that there is no more, dan anda tahu GDP okey, GDP naik. Tapi anda dah start tengok COVID-19 meningkat, US China bergaduh, there will be this happening. But because of technical that one, saya menjangkakan there will be another leg up. I don't foresee this terus jatuh. Unless they break this level, then I will change my view. Unless they break this level. Pada waktu ini secara teknikalnya, we still have a bull market because this one is a higher high. Okay, higher high. Okay, this move lah. Ini yang saya masukkan We still have this move. Mana? We still have high sequence. Okay. So this one masih ada. Masih ada movement ke atas. Itu dia lah. Okay. But mind you, kalau ini 5 wave, ini 3 wave, then we could have, kalau selagi dia tak break atas ni, sebab tu saya katakan tak tanpa tolak kemungkinan dia mungkin jatuh. Sebab ini 5, 3, 5. Faham tak? 5, 3, 5 ke bawah. Selagi dia tak break atas ni. But because of this movement dan apa kepada indikator tadi, I'm looking at one more high, and if this high break atas ni, then you will have a continuation of rally. Okay, itu gambaran kepada apa yang ada dekat pasaran China. Okay, jadi untuk malam ini I don't have much. Kalau anda tengok dekat market outlook tu, kita tengok kepada pergerakan semasa, you have some recovery untuk pergerakan pasaran saham, untuk yen pair, untuk US dollar, untuk dollar pair sideways, USD JPY sideways ke arah higher. Kita nampak untuk pergerakan US dollar semasa tak ke mana, mengukuh pada sesi London, buka London start lemah. JPY pun sama, no trend lah actually. Kalau kita tengok kepada pergerakan untuk dollar pair, untuk European currency, euro, ECB tadi lepas tu dah tak ke mana. Kita ada GBP, data employment dia lebih bagus, but nothing much happening. Basically what is happening now, orang ramai bercuti, tahu tak? Minggu ni orang start ramai bercuti. Kita ada chef ni start jatuh balik. Kita ada commodity dollars, Australia dollar, data employment pagi tadi, but nothing much. New Zealand dollar merupakan mata wang paling lemah untuk semasa, but that's it. To me, US session kalau dia jatuh, don't trade it sebab dah hujung momentum. Kalau dia naik balik dan anda ada set up untuk sell dia, I don't advise you to sell it.
Lepas ni saya ceritakan ya. Untuk Canada dollar sama, nothing much. It's basically a ranging market. Nothing much. Kenapa saya katakan untuk yang commodity dollars you don't sell it at the moment? Because of all this move. Tengok, Nikkei retrace dan dijangka habis unless they buat double correction. DAX tak ke mana and we are looking at higher move. ESP correcting higher, FTSE higher, ini correction higher. Ini kalau ini ada 3 wave. Kalau siapa yang trade index, you can trade this one untuk YM. S&P 500 dijangkakan correct ke bawah, buka lebih low, lepas tu naik balik. So berdasarkan dia punya ES ni, berdasarkan futures dia. So don't touch. Sebabnya kita masih jangkakan indeks ni naik. Kalau kita jangkakan indeks naik, kita jangkakan juga untuk komoditi ni naik. Contohnya seperti minyak naik. Kita jangkakan copper naik daripada level yang kita tandakan. Copper dijangka naik. Okay. Precious metal, because of some strength untuk USD sedang buat correction. Tapi this move masih lagi correction. Silver, correction. With all this strength, dalam pasaran saham, with all this strength, dalam pasaran komoditas, anda tak short dia tak sama macam forex trade index. Bagi saya untuk trade index minimum, bagi saya lah to be, kalau tanya saya duit tu tak sama maksud kepada kita, Badul. Kalau anda nak tanya berapa minimum nak trade, semacam ni. Kalau anda nak test dia, test kat demo. Saya tak tahu berapa minimum yang dimaksudkan. Sebab dia tak sama macam kira ni. Dia kepada harga indeks tu. Kepada harga indeks tu. Berapa poin. Jadi kita tak sama, faham tak? Maksud duit tu kita tak sama. So kalau nak start trade index, trade dekat demo, you try. Hari ni enter untuk DAX. Anda akan dapati per point move dia tak sama. Sebab dia dalam euro. Kalau anda trade untuk ni, tapi kalau per minimum lah bagi saya untuk boleh tengok lah. Try, dia ada mini futures. Jadi maksudnya anda akan masuk mini contract. $1,000 if you were to ask me how much, $1,000. Okay, faham? Okay. Tapi anda boleh trade dekat MT5. MT5 anda boleh pergi lot yang lebih kecil. Okay, jadi dengan jangkaan bahawa masih ada kekuatan untuk ni semua, untuk komoditi semua, saya tak nampak untuk contohnya even untuk AUD, mana AUD? Australia dollar ni untuk terlalu lemah. Ini adalah satu 1 2 3. Ini adalah satu flat 1 2 3 4 5. Dan saya tak nampak dia terlalu lemah. This is the flat. Okay, this is the flat. Or this could be the entire WX dan Y. Okay, NZD USD pun sama. So this could be the support. Sebab kita jangkakan saham tadi retrace dan sampai kat support dia dah, dan masih lagi buat higher high. You can ini retracement. Ini retracement. Ini 5 wave. Ini easily kita kata 1, 2, 3 yang panjang, 4, 5. Okay? Maybe we have finished this move, then continue lower. But you are not selling it here. Anda tak nak sell dekat sini sebab anda tahu, saya duk cerita benda ni, dollar pair you don't touch. Dollar pair berada dekat area support. Dollar index dekat support. Anda nak short US dollar, anda tunggu dia break out this level. Then anda short US dollar. Because if this level dia break, anda akan tengok dia lagi bau, anda akan tengok dia lebih teruk. Pada waktu ni tak.
you don't touch it. Untuk dollar pair, you don't touch it. Nak trade, apa yang anda nak trade, anda tengok kepada crosses, anda tengok kepada index, anda tengok kepada commodity. Dollar pair, you don't touch it. If saya nak cari, I will trade something macam copper. Macam copper ni. Copper 1 hour saya dah berikan dia punya level. This is 1 hour untuk copper. Siapa yang ikut yang ni tadi, dekat 2.89 ni anda letakkan BE kat position, letak BE. Yap, sama Fi. Okey, try dia dekat demo, Kalau tak tahu cara mengira dia, try dia dekat demo. Okey. Dia macam ni. Sebabnya dollar pair kita tak tahu dia nak kuat ke tak. Kalau kita tengok movement dia pada waktu ini 5 wave kan. Ini untuk euro USD kan. Dollar index dia jatuh ni, ini 5 wave kan. 5 wave ni payah kita nak kira. Masalahnya dia dekat support. Apa yang kita belajar, asas yang kita belajar dalam trading, Badrul? Simple. Benda paling simple yang kita belajar dekat ni. Kalau kita ada resistance dekat sini. Katalah ini euro USD resistance. Aduh, jap. Ni saya bagi kepada anda apa cerita dia lah. Kalau kita tak payah tengok chart, kita lukis chart kita sendiri Okey, ini resistance. Anda price sedang bergerak macam ni. Dalam 4 wave. Okey, dan sedang membuat dan tengah buat benda macam ni. Okey. Kalau anda tahu, dia mungkin mati kat sini. Habis kat sini. Kalau dia tembus sini, dia pergi naik lagi Tapi dia nak ni. Anda nak buy, boleh. Kita tahu dia mungkin buat 5 wave lepas tu jatuh. The thing is, kalau anda buy dekat sini, dekat kawasan sini, mana stop loss? Ada. MT5 nama dia HG. Type copper tu ada. Okey. Mana stop loss anda? Ramai trader dia suka nak buat macam ni. Okey, entry kat sini, stop loss sini. Dan ini dia punya TP. Okey. Let me tell you, this method is totally wrong. Ini adalah satu minor support. Ini satu minor support. Kalau kita nak letak stop loss, it should be the beginning of the structure. This is the beginning of the structure. Ini turning point lah. Kita ada turning point. Ini turning point. Ramai suka, okey, lekuk sini kita letak stop loss macam ni kan. Ini tak ada apa-apa, tak ada pengertian. This one is minor. Satu kadang-kadang kita kena stop loss sedap, tak ada apa-apa kan. Dia terus pergi laju kan. Dekat sini nanti kalau bayangkan kat mana price ni akan sideways balik. Biasanya kalau dia libas, kita punya stop loss dia akan buat macam ni. Dia libas, kena. Lepas tu kawasan support sini. Barulah dia ada buat sideways. Betul tak? Faham? Kan Gusmin? Dekat sini kalau dia nak break, dia break ataupun dia naik balik. Because we know here is the real support. Betul tak? Here is the real support. Ramai suka letak macam ni. Kalau jadi secara teknikal, your stop loss should be here. Macam mana risk reward? So kalau anda nak trade yang ini, how do you trade it? Kalau anda ada nak long, if your idea is to long it, what you do is anda tunggu dulu dia break out. Anda tunggu dia break out. Three wave movement untuk anda long balik. Ya, tunggu dia buat. Cerita dia bila kita macam ni. Pada tahun saya mula-mula balik Malaysia, kita balik cerita lama ni lah. Orang duk sibuk pasal cyber cafe.
semua orang nak bisnes cyber cafe tahun 97. Orang main game dan IRC. Siapa ingat IRC? Kan? Semua orang nak bisnes tu kan? Semua orang nak bisnes tu. Okay. So, cerita dia pada zaman-zaman tu, kalau nak bisnes kita buat MIRC, punya, buat cyber cafe, CC kan. So, bisnes tu something happening. Orang semua trend kan. Sama juga dalam trading. Anda nak beli US dollar sebab something berlaku kepada dia. Kalau rendah, okey. Jangan yang macam ni, yang dekat macam ni, kita tahu risk reward satu tak cantik. Satu lagi dia nak habis kat sini. Tapi kalau dia break out, meaning kita ada range price yang baru. So the probability increase, faham tak? Price tu push dan dia break dan dia buat new price memory. Itu maksud dia. Oh, ni dulu paling tinggi harga dia RM10. Berapa sekarang? RM12. Oh, RM12. Dulu RM10 dah naik dah harga dia. Harga tu naik. Faham? Jadi kita boleh nak buy. Kalau dia dulu RM10, sekarang berapa? RM9. Oh, sikit lagi. RM10. RM10. Boleh untung RM10. Macam tu. Sama. Letak dia macam anda berfikir macam nak berniaga. Nak berniaga. Buat benda logik lah. Itu logik sebenarnya. Apa saya ceritakan ni benda logik kan. Okay. So, I'm still liking untuk all these commodity dollars. But don't trade ni bagus ni. You wait for level. Macam mana kita nak identify level-level berkenaan, kita ceritakan dalam kandungan webinar kita lepas ni mengenai satu sistem holistik ya. But kalau tanya saya pada waktu ni, I'm looking at some reversal dalam US market. We might see pembukaan market yang lebih rendah. Waktu ni pembukaan market yang lebih rendah. We see, kita tengok kepada ni. Kita tengok kepada YM ni. YM pembukaan market yang lebih rendah. Ini berjalan S&P 500. So kita katakan tadi ikut dia punya futures ni. So futures ni ini berjalan. So S&P 500 ni buka dan lebih rendah. But we might start to look melihat dia menaik. Mula melihat dia menaik. Kenapa? Cerita China, cerita US China itu lebih membimbangkan pasaran Asia. Yang cerita COVID-19 ni lebih kepada Eropah dan US. Kenapa? Kes-kes dekat China, dekat Asia, dekat Malaysia terkawal. Yang tak terkawalnya dekat US. Jadi kita ada cerita mengenai vaksin, mengenai stimulus packages dan apa-apa lain lah untuk meringankan beban impact ekonomi COVID-19. Kita ada kajian kepada vaksin dan pada 27 contohnya daripada Moderna, salah satu syarikat yang diberikan oleh White House kontrak untuk menjalankan dan menghasilkan vaksin COVID-19. Dia akan menjalankan clinical trial kepada 30,000 sampel pada 27 hari bulan. Oxford juga akan menjalankan ujian dia. So this kind of news can support the sentiment. Okay, but don't trade those news. Kalau anda katakan, okay, news tadi menyebabkan berlakunya high-high. Dan melakukan something kepada price, dan anda tunggu pullback. Itu je. Boleh? Jangan, news bagus, pop tekan. Jangan. Terkena. Jangan kejar-kejar market. Analisa market. Plan dia. Trade your plan. Itu yang kita buat. Bukannya buka chart, news ni bagus. Ini macam naik, breakout, tekan. Berapa kali anda tekan kat sini dia jatuh? Berapa kali tu? Bagus-bagus dia naik, anda tekan dia jatuh. Janganlah, kan? Okay, lepas tu tak tidur malam, kan?
Janganlah buat benda yang buat analisa, faham tak? Buat analisa, jangan main tekan. Tekan ni cantik, RSI. Tak, you look for levels. RSI ke apa, candlestick ke apa, dia kena berlaku pada satu tempat. Dia bukannya, oh ini ada engulfing, terus tekan. No, not that way. Engulfing kena berlaku dekat satu resistance, contohnya. Pin bar kena berlaku kat satu tempat, support ataupun resistance. Boleh? Anda nampak contohnya kalau anda menggunakan, even kalau anda menggunakan indicator kan, dan anda nampak this indicators is doing something, contohnya dia melakukan divergence kan, ini mungkin wave 5 whatever lah, ini whatever you want to label it, ini mungkin ini masih lagi boleh jadi wave 3 dan ini mungkin wave 4 sebab kita nampak kat sini berlaku dan contoh. Tapi whenever you see divergence, kalau ada confluence dia dengan engulfing, ada resistance, then baru anda katakan, oh ni kuat, nak kata dia jatuh. Itu yang kita belajar dalam teknik kan, betul tak? Kan? Tapi bila kita buka chart, ada engulfing, tekan. Ini ada, terus tekan, don't lah. Dia kena daripada level. Apa juga basic yang kita belajar masa mula-mula anda belajar trading? These are the basic yang kita belajar. Ini adalah trending market. Okay? Ini adalah sideway market. Kan? Itu yang kita belajar. Apa beza dia? Bila kita melihat trending market, anda senang nak melukis support resistance. Itu paling simple lah. Paling simple. Anda nak melukis dia punya ni simple. Nak melukis support resistance simple. Ini support dan ini adalah satu ini satu lagi area support, and simple. Tapi bila ada sideway market, anda nak lukis support, dia duk kena macam ni. Tak, ini ada separation, ini tak ada separation. Itu dimaksudkan dengan trending market dan dan sideway market. Dan cara anda bila trade market macam ni dengan trade market macam ni tak sama. Faham? Tak sama. Kalau trade di market macam ni, anda cuma tengok yang macam ni kalau dia berlaku di time frame higher. Then you can go to lower time frame untuk trade dari range ke range. Kalau yang macam ni anda trade di tempat yang anda jumpa trend. Itu je kepada time frame dia. Boleh? Kalau anda jumpa ni di H1, anda trade dia di H1. Kalau yang macam ni anda jumpa di H1, anda turun kepada M15, tengok establish trend dan tengok dia punya. Itu contohlah. Kalau teknik ada banyak. Then you can go to lower time frame. Di lower time frame, this could be your resistance. Dan anda cuba untuk cari short daripada sini, stop loss atas ni. TP dekat area ni. Kan? Itunya. Buat dia berulang-ulang. Okey? Jadi untuk secara keseluruhannya untuk pasaran you stay on the side untuk US dollar. I don't really like to trade US dollar pada waktu ni because dia dekat kawasan support. The other thing is kita ada pasaran saham yang dijangka meningkat. Kita tahu sekiranya pasaran saham meningkat, it's not the right moment untuk kita nak long US dollar. You stand on the side untuk US dollar. Anda akan dapati dia agak volatile, turun naik, tadi dia turun, ni dah dia naik balik. Anda tengok Australia dollar, nampak? Padahal data dia bagus tadi, retail sales tak bagus untuk unemployment. Kenapa? Kalau tanya saya, this is because dia sampai area equilibrium. Itu je. Dia sampai area equilibrium. Dia dalam range equilibrium. Kalau tanya saya, tak sampai. Hampir. GBP USD. Sampai. Euro USD. Ini je. Kalau tanya saya akan explain menggunakan technical.
tak sampai, tapi mungkin dia sampai dekat 764,618 NZD USD. Semuanya sama. But when you trade, you do this. You do this. You do this, that one. You do this. This technical tool. Waalaikumsalam. Faham? Jangan sebab news tu tadi aku masuk. Don't. Betul macam mana? Euro USD. Ya, saya tak nampak dia terlalu lemah. I scan. Ini wave 2. Ini 1, 2. Ini adalah mungkin 1, 2, 3, 4 and one more 5. Ini dia. This could be this. This is 1, 2, 3, 4 and 5 dalam color merah. Okay, dalam color yang merah. Sebabnya dalam ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dalam yang lebih kecil. Okay, so one more dan lepas tu dia jatuh balik. Biarpun kita dapat baca itu, saya tak trade yang macam ni, faham tak? Kenapa? Kat mana stop loss? Kalau saya menggunakan tree, ada 1618. 1618. Dah keluar yang petang tadi? Dah keluar yang petang tadi? Dah kan? Itulah. Dah keluar kan? Okey. Sebab bukan masanya untuk sell dia. Bukan masanya untuk sell dia. Kalau anda tak sell dia daripada area yang ni dahulu, daripada sini dahulu, you are not selling ini. Khabar baik, Rona? You are not selling here. Okay. Kalau nak sell, jangan trade Euro USD, anda trade GBP USD. This is a better sell daripada ni. Sebab kita ada lower low. Faham? Faham? Okay. Gold. Yen pair, USD JPY could do this move. Euro JPY, another leg higher. Kalau dia break ini, maksudnya B kita kat sini je. Okay. Ini A, B dan C. GBP JPY, leg higher. AUD JPY higher. And this because of saham tadi dia dah habis dia punya retracement. And start to move higher. If saham move higher, if that one move higher, Euro AUD will move lower. This one will move lower. GBP AUD will move lower. GBP NZD will move lower. But ingat, anda kat mana ni? Anda wave 4. Anda bukan masanya untuk masuk pada waktu ni. Stand on the side. Stand on the side. Bukan masanya. Sorry, ini wave 4 dia. Oh, ini H4, okey. Patutlah cari tak jumpa. Okey. Anda dekat wave 4. Ingat, 4 ke 5 momentum rendah. Tunggu, sabar. Bukannya makin terlepas entry, tak. Anda tunggu set up yang dengan potensi pergi yang lebih jauh. This one finish, this one habis kat sini adalah sama dengan saham nanti dia habis yang ini. Faham? Saham habis yang ini. Habis wave 3 dia. GBP AUD, GBP NZD habis wave 5 adalah sama dengan ini habis wave 3. Okey, dan berlakulah retracement, GBP AUD akan start naik wave 1. Berlaku retracement. Ini naik balik, lepas tu berlaku wave 2. Boleh? Sini start wave 1 balik dan berlakulah wave 3 dalam GBP NZD, GBP AUD ataupun Euro AUD. Itu semua correlated, itu semua berkaitan. Maksudnya macam ni. Bila GBP AUD buat wave 4 kepada wave 5. Okey. Sama ada dalam bentuk diagonal ataupun impulsif. Okay, ni. Tengok
Kita ambillah GBP NZD. Saya lebih minat GBP NZD banding dengan GBP ni. GBP NZD Okey. Ini adalah wave 1, 2, 3 or whatever lah. Kita kata ini mungkin 1, 2, 3, 4, whatever. Tapi dia dah memulakan wave 5. Okey. Ini untuk GBP NZD. GBP NZD. Okey. Oops. GBP NZD. Okey. Dan ini untuk GBP NZD ya. Lepas tu kita akan ada untuk saham. Ni tengok Ni untuk saham. Saham yang sedang dah habis wave 1, wave 2 dan 1, 2 dalam ni. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 wave 3. 1, 2, 3, 4, 5 wave 3. Okey. Pada waktu ni dia dekat sini. Ini dekat sini wave 1. Okey. Dan ini adalah dekat sini. Untuk GBP NZD. Ini untuk S&P 500. Ini untuk SPX. Ini untuk S&P 500. Okey. Pada waktu dia buat retracement ini, ingat GBP pun dia adalah basically GBP tu NZD. Dalam sini GBP tu adalah USD. Tak apa. Anda tengok dia punya correlation, anda akan nampak dia inverse. The moment ini menaik, the moment ini menaik, itu adalah sama dengan sini menurun. Boleh? Dia sama. Dia akan jadi, ini adalah first degree dimension dia, GBP NZD dan SPX ni. Sebab masing-masing kat hujung jalan. Tapi kena ingat, ini wave 3. Maksudnya, pada momentum yang dekat sini, yang sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. This whole 5 move akan di-cover oleh yang ini. 1, 2, 3. Akan di-cover oleh yang ini. Sorry. Yang wave 1 kat sini. This whole ni. Sebab ini momentum merendah. Ini kita pergi dalam sikit market dynamic ni. Sebab ini wave 5. Ingat, ini wave 5. Ini 5. Ini 5. Ini besarnya adalah wave 3. Faham? Sini ada momentum. Sini momentum rendah. This 5 wave will be this one wave starting wave 3 dia. Boleh? Okey. Jadi apabila ini habis, this one habis dan melakukan pergerakan menaik macam ni, 2, 3 GBP NZD, ini adalah apabila this one habis dia punya move dan memulakan this correction. Okey? Itu beza dia. Kalau fahamkan mengenai wave punya sifat, all this. Itu dia ada kaitan dia dalam fractals. Itu kaitan di antara fractals. Okey, so kalau tanya saya pada waktu ni, still kalau anda nak trade, that one yang saya nampak untuk short term adalah YM tadi. Ini tak tahu dia sampai ke tak, nampak gaya tak sampai. Tapi kalau siapa yang dah masuk untuk copper, hampir mencapai dia punya 50% ni, sampai kat sini ada lock. Letak BE, you can take half of your profit. Or another way you can do it, alihkan stop loss anda. Ini position dia daripada sini. Stop loss bawah ni. Okay.
alihkan position anda, kecilkan stop loss, ambil separuh profit. Jadi kalau dia kena pun anda kena ni, anda cover sama. Boleh? Faham? Okey. Euro AUD, siapa yang ada entry hari tu daripada sini, kalau anda letakkan BE, sini dah kena BE. Unless anda buat cara tu lah, kecilkan kat sini. Okey? Lain daripada tu, gold. Gold masih ke atas. Dia jatuh long. Saya tak nampak kenapa kita nak sell gold. Tapi kalau anda nak buy kawasan ni, janganlah. Ini divergence. The whole thing divergence. Whole wave 5. Semua ni nampak lower time frame ni. Janganlah masuk bila ada divergence. Untuk long, janganlah. Kan? Tunggulah dia buat satu retracement. Kan? Ataupun dia erase divergence ni. Barulah masuk. Jangan masuk kat sini, divergence. Nampak divergence? Nampak kan? Jelas kan? Very clear divergence tu kan? Janganlah. Tak kenalah kan? Okay. Tunggu 3 wave. Dia buat breakout ni ataupun 3 wave. Dan dia ada lower low sini. Masuk. Boleh? But gold you never sell. You don't sell gold. Not now. Bukan masanya. Kalau dia sell, saya sebut sell. Tapi macam mana saya nak sebut sell? Kalau dia buat pergerakan ini, macam mana saya nak sebut dia sell? Kan? Tak dapat. Macam mana saya nak katakan sell? COVID-19. Saya tak dapat nak katakan sell. Dari sini dulu saya duk kata buy. Betul tak? Dari webinar bila kita. Masa COVID-19 kita dah sebut, kita nak cari long. Tapi ingat bulan 3 kita nak cari long, tak jumpa tempat kan. Then it broke out. Tunggu 3 wave long. Okay, because it is doing satu impulse. Tak dapat. Memang bukan dia retracement ni, dia adalah retracement. Itu bukan trend. Trade with trend. Anda akan lebih tenang daripada cuba untuk tangkap lekuk sini. Janganlah. Biar dia nampak jelas 3 wave, tarik Fibonacci, letak limit order, letak stop loss, letak TP, kena stop loss, kira risiko, buat ulang-ulang. Boleh Wan? Usmin? Okey, kita akan cerita mengenai sistem dagangan. Kita akan cerita mengenai pembentukan satu sistem holistik. Saya akan ceritakan apa yang saya buat pada tahun 2011. Kita berhenti rehat dahulu dan kita sambung dalam 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar, Boleh, Okey, thank you. Jadi, pada waktu ni pasaran nampaknya lebih negatif. We might see some follow up kepada China tadi. But kalau tengok daripada sudut apa pasaran punya level, mana pasaran punya level ni dekat hourly, So kita lihat kepada pergerakan semasa untuk Nasdaq contohnya, Nasdaq S&P 500. Okey, S&P 500 masih lagi ke bawah. Untuk Dow Jones ke atas. So agak mix start daripada buka. Untuk kita tengok Nasdaq. Nasdaq might be doing double correction. Nampak lebih kepada satu macam ni. One and this move. Double correction, so dia naik balik. Okay. Meaning, kita akan ada saham-saham seperti Apple, Microsoft yang ke bawah, Amazon ke bawah, Google ke bawah, FB ke bawah, energy ke bawah, Tesla akan ke bawah. Okay, it's all related. Sebab saham-saham ni lah yang membentuk Nasdaq. Macam mana kita nak kata, oh saham ni naik? Tak. Okay, so it's all one market. Faham tak? It's all sama. If this one pulling down, you could have others untuk pull down. And if that happen, you could see, kita tengok USD JPY. If USD JPY ke atas, saham ke bawah, apa jadi kepada market? If US dollar ke atas, saham ke bawah, what will happen? Apa anda nak trade? Kalau USD JPY ni ke atas, okay, dan saham ke bawah, apa anda nak trade? Anda akan dapati AUD USD ke bawah. Ada AUD USD kita. AUD USD akan gerak ke bawah. Akan meneruskan pergerakan ke bawah. Kalau itu berlaku. Anda akan dapati Euro USD memulakan pergerakan ke bawah. Tengok, di sini ada divergence tak? Ini mungkin wave 5 dan dia kena high sikit baru dia buat wave 5. Ini tak ada divergence. Maksudnya satu lagi leg high kat sini selalu jatuh. Okay. GBP USD pun sama. Another leg ke bawah. Another leg ke bawah. Yen pair, yes. Yen pair will be a better that one. Euro JPY will move lower. GBP JPY terutamanya lah. Tapi pada waktu ni, anda tak nampak dolar kuat. Itu cerita dia. Dolar is still ada kaki ke bawah. Itu sebabnya. Yen pair anda trade pening. Itu yang saya kata. Trade, anda lihat kepada crosses. Anda lebih kepada spesifik. Euro AUD. Anda lihat kepada lebih spesifik GBP NZD. Tapi cerita dia semua dekat wave kecuali ni. Ini semua kat wave 4. Itu yang saya tak letakkan. Kalau anda tak trade daripada sini, anda tak trade, anda tak masuk untuk Euro AUD. Dekat sini anda tak masuk. I would suggest lebih kepada indeks, lebih kepada benda seperti copper. Itu yang saya tak ada letak apa-apa dalam ni. Letak tengok dalam market outlook kita ni. Dalam market outlook yang ada copper dan Dow Jones. Itu yang ada. Lain tak ada. Kalau signal barulah, yang lama Euro AUD. Yang lama CAD JPY. Sebab dia daripada sudut market dynamic dia tak ada follow through, tahu tak? Movement dia tak ada follow through. Boleh buat? Maksudnya kita akan ada pasaran currency yang masih naik turun, naik turun, naik turun. Naik turun, naik turun. Ni sideways.
What we are trying to get is all this extreme level untuk nak ikut. Kalau anda tak trade dia daripada sini itu, anda tak masuk. Faham? Tak semestinya everyday nak entry. Analisa hari-hari. Saya analisa hari-hari. Tak semestinya saya trade hari-hari. Kalau anda nampak yang hijau macam tu, yang dekat market outlook tu, saya enter. Saya letakkan limit order. Okey? Okey, ada sebarang soalan? Any specific pair? Satu atau dua sebelum kita masuk kepada kita punya slide? Ada? Any specific pair? Since indices recovering, UJ sideways ke atas. Dan kita tunggu US dollar breakout. Sebelum conclude, US dynamic, yes. Negatif US dollar dynamic. Kalau US dollar breakout ke bawah. Kalau US dollar breakout ke bawah, UJ akan pergi ke bawah. Dan pada waktu tu, anda akan dapati pair dolar akan lebih euro USD kuat. AUD USD lebih kuat. Saham naik ke atas, AUD lebih kuat daripada euro. Jadi euro AUD ada continue short. Saya tak trade news. Saya tak trade news, Azwan. Saya tak tengok pun ada ECB tadi. Saya tak tengok pun. Saya tak tengok. Dia tak ada apa-apa. Nampak tak saya tak cerita sangat pasal ECB? Because market is not expecting banyak. Kalau anda tengok jumlah soalan untuk press conference dia pun tak banyak. Sebab orang bercuti sama. Orang tengah bercuti sama. Pukul berapa tadi? 7.45 kan. Saya tak tengok pun. Tak sempat nak tengok. Sebab ada tengah conference call dengan kita pasal jadual baru. InsyaAllah nanti kita akan ada something akan diumumkan pihak XM. Ya, saya tak tengok pun. Tapi basically ECB tadi menyatakan ekonomi pada bulan 5, bulan 6 improve. Itu yang dia kata. Bulan 5, bulan 6 improve, but masih ada keraguan mengenai ekonomi, sama ada betul-betul pulih atau tidak. Satu lagi yang dia sebut adalah mengenai program untuk bantuan COVID-19 ya, dan juga pembelian aset dia. Jadi according to dia akan teruskan, cumanya purchases dia pada waktu ni rendah sikit. Market masih menjangka akan masih berlaku easing, masih ada berlaku suntikan kredit dalam ekonomi oleh ECB. Jadi tak ada baru, tak ada benda baru. Cuti apa? Cuti sama. Ni cuti sama. Kalau orang bercuti musim panas. Jadi anda akan dapati ni bulan 7 kan, hujung. Jadi banyaknya fund managers, ramainya traders yang bercuti. So tu anda nampak volume, tu anda nampak market dancing macam ni. Naik turun. That is what happening now. Itu memang yearly. Selain daripada hujung tahun, market macam ni, bulan 7 ni adalah masa juga anda tengok market macam ni. Boleh Gusmin? Dia 2 kali setahun. Satu pada hujung tahun kan market demam, dia createkan ni sama. Bulan 7. Kalau orang kata kan hujung tahun jangan enter, bulan 7 jangan enter juga. Enter bila bukannya sebab tu, enter sebab tempat, bukan sebab orang bercuti ke tak cuti. Okey, kalau tak ada soalan, kita masuk kepada topik kita pada malam ini. Mana slide kita ni? Mana slide kita? Slide kita dah hilang lah. Sekejap, slide kita saya delete tadi. Sekejap, saya buka balik slide. Okey. Okey. Jadi kalau tak ada soalan, kita masuk kepada topik kita pada malam ini, iaitu mengenai pembinaan sistem secara holistik. Saya cuma dekat slide ini saja. Nota-nota kat belakang ni anda boleh baca sendiri. Jadi untuk pusingan kali ini, saya lebih
kita free sikit dan saya banyak sentuh mengenai teknikal. Okey. Bila anda membina dan anda, sebab itu saya ceritakan tadi mengenai pengalaman saya sendiri mula untuk melabur, mula untuk berdagang. This is where, ini tempatnya saya fail. Sini saya fail. Dan kebanyakan kita pun tak buat benda ni. Tak buat benda ni. Kita cuma tengok berapa duit ada, depo, trade, kan? Kita cuba tengok kepada macam mana ini. Ramai yang cuba cari mengenai market compelling model ataupun sistem membaca pasaran lah, macam mana nak faham pasaran. Kalau anda menggunakan teknik, itu pun satu market compelling model. Saya nampak RSI macam ni, saya nak buy. Itu market compelling model. Okay. So, cerita dia bukan ini saja. Anda tengok, ini cuma bahagian kecil daripada trading anda. Kita semua, saya pun sama. Saya start dulu, saya ingat segala-galanya adalah mengenai teknik. No, teknik is a very small, you need a good technique. You need satu teknik yang anda faham untuk membaca market. Tapi dia cuma sebahagian kecil daripada the whole system. Satu sistem tu bermula dari mana? Bermula dari anda. First, anda buat inventory diri dahulu. Maksudnya, anda tengok apa yang ada pada anda. Apa kelebihan anda untuk anda bermula dalam bidang dagangan ni. Ini asas dia. Yang first, anda kena datang dulu dengan objektif. Anda tak dapat cuma katakan aku nak buat duit. Itu tak cukup. Anda kena nyatakan berapa. Anda kena katakan bila masa, faktor masa dan faktor modal. Dua ni. Capital dan masa. Dan apa pengetahuan yang anda dah ada. Contohnya, anda tahu pasal fundamental ataupun anda tahu pasal technical. Anda senaraikan apa kelebihan anda. Why? What can make you be a good trader? What can make you be a good investor? Apa kelebihan anda ataupun anda punya edge. Anda punya edge. Nasihat saya macam ni. Trading will reflect who you are actually. Trading will reflect who you are. Yes, all the 5W and 1H kan. All you need to answer all those questions. Okay, you ask yourself, apa kelebihan saya? Kalau anda seorang yang visual, anda seorang visual. Kita ni, diri kita ni ada manusia yang lebih visual. Cara berfikir dia lebih menggunakan otak kanan. Dan mungkin ini seorang yang berminat kepada benda-benda seperti melukis, arts. Dan ini mungkin anda lebih sesuai untuk kepada technical, sesuai kepada pattern, sesuai kepada you need to find out who you are. Sebab trading tak ada yang betul. Anda cari apa yang anda faham, mudah. Oh, itu faham. Itu. Anda nak cari itu dalam diri anda. Sebab itu anda buat benda ni. Ataupun anda memang seorang yang berfikir lebih daripada sudut logik. Daripada sudut logik, anda mungkin melihat kepada kaitan dalam fundamental, dalam data pasaran, fundamental. Fundamental to me is not just policy, it's more kepada data. So fundamental tu technical sebab dia menggunakan GDP data, inflasi data, itu semua data. Okay, so you find out which one appeal to you. Siapa diri anda? You do your self inventory ni. Okay, and of course all of this come back to your belief, kepercayaan anda. You need to look back dan tanya diri anda, objektif anda masuk akal tak dengan capital yang anda keluarkan, dengan masa yang anda luangkan? You need to ask yourself all these questions sebelum anda berniaga. Ini berniaga, bukannya anda bekerja sebagai trader. Anda nak berniaga ni, anda kena tengok apa yang aku faham, apa yang aku boleh, siapa network aku, siapa kontak aku, berapa modal, berapa masa. Kalau aku bekerja, ini cara aku berniaga.
Kalau aku tak bekerja, ni cara aku berniaga. Sama dengan trading. Ini berniaga, faham tak? Ini anda buat business plan. Yang saya tunjukkan ni, ini business plan ni. The whole thing is a business plan. Ini berniaga. Anda berniaga mata wang, anda berniaga komoditi, anda berniaga saham secara online melalui platform broker. Jangan tengok diri, sebab tu saya tak gelar diri saya trader. Saya gelar diri saya sebagai retail investor. Sebab saya trade bukan kepada market. Saya trade kepada teknik saya. Faham tak? Satu, ECB nak buat apa ke tak tahu. Saya nak tunggu dia sampai tempat saya. Baru saya decide nak buy atau sell. Saya tengok risk reward. Fikir cara tu. Jangan, NFT bagus, tekan. Boleh buat kalau anda gunakan duit market. Jangan guna capital anda, modal anda. Boleh. Saya tak katakan salah. Tapi anda akan mengambil risiko lebih tinggi. Itu sahaja. Dan kalau anda dapat menerima, tak ada masalah. Okay? So, ini dahulu. Ini dahulu. Perjalanan anda bermula di sini. Ini nombor 1. Anda lihat diri anda. Anda buat anda punya self-inventory. Nombor 2, anda mula membangunkan sistem anda. Anda trader retail untung. Teknik macam-macam ada. Semua ada. 3711, BB. Semua ada. Semua bagus. Kalau tanya saya, semua bagus. Retail investor, pelabur runcit. Pelabur runcit. Okey. So, anda akan cari. Di sinilah anda sebagai trader ni, sebagai retail investor ni, yang untung kita ni, kita boleh buat demo. Tapi saya agak terkilan bila orang kata, tak payah demo. Buat dia, letak. Jangan dengar. Tak, bagi saya, kenapa anda nak ambil risiko dan nak judikan duit anda? Sebab anda tak tahu lagi. Sebab itu, ia berjudi. Simple. Kita tak tahu. Orang letak SS, kau pakai kan. Lepas tu kita pakai jadi, okey. Kita tak tahu. The moment kita tak tahu, kita judikan kita punya ni. Dan berharap kepada keputusan orang. Itu tak dapat. Itu berjudi. Cari kesesuaian sistem kepada anda. Bila anda test satu-satu sistem dagangan, what you do is, anda tengok yang pertama, cari dia punya percentage. Sebab penggunaan satu sistem akan mempunyai prestasi berbeza kepada kefahaman masa trading, kepada anda, kepada orang yang menggunakan sistem berkenaan. Anda tak dapat bergantung kepada orang lain punya performance. That is completely tak kena. You need to find out if you use it, what's the result. Ya. Tapi kalau judi, kita kata judi. Saya direct ke? Saya direct, Gusmin. Saya kalau itu judi, saya sebut judi. Simple. Mohon terasa. Luan, engkau hafal lah apa kena sebut. Aduh. Bidang lagi satu. Sekarang ni tak nak dah bidang lagi satu tu. Kita direct lah. Dan orang sebut judi, orang nak marah-marah lah. Tapi, buktikan saya salah. Dah hafal. Dah baik hafal, Luan. Itu saya sebut. Buktikan saya salah. Setakat ni tak ada lagi orang datang. Kata salah. Okey, winning percentage nombor 2. Anda kena cari sistem tu punya expectancy. You need to do all this. Tak apa. Kalau tak faham masa ni, bagi mereka yang baru ikut webinar, don't worry. Kita akan ada webinar mengenai benda ni khusus. Malam 1 dan 2 ni, webinar 1 dan 2 kita masih secara general. Dan yang ketiga adalah kepada tradable setup. Mungkin teknik tu dia memberikan banyak setup. Bila yang anda dapat trade dia? Maksudnya anda dapat nak monitor,
anda dapat. Kalau katalah satu hari teknik tu memberikan sampai 200 entry, dapat ke nak trade? Benda tu yang anda kena tanya. Ataupun dia sebulan sekali, kadang-kadang ada entry, kadang-kadang tak ada entry. Sesuai ke kepada anda? You need to find out apa yang sesuai kepada anda. Mungkin anda jenis memang nak duduk depan chart dan nak entry. Anda mungkin seorang scalper. Anda kena cari apa sesuai kepada anda. Sebab tak ada yang betul. Semua betul. Because it is all about probability, dan bila kita bercakap it is all about probability, carilah probability tu berapa. Jangan tengok profit tak profit je. Ini probability yang anda nak tahu. Apa probability winning dia? Apa average winning per entry? Berapa kali yang dia bagi set up? Ini probability yang kita kena tahu. Kan? Sebab itu bila orang tanya saya, bang, macam mana nak konsisten trading? Saya susah sikit bila payah nak konsisten bang. Saya kadang-kadang depo banyak ni, kadang-kadang saya tak depo, saya tak trade. Saya direct kata, memang tak boleh konsisten. Buang masa. Memang tak boleh. Konsistensi bukan daripada sistem. Sistem tu memang dah ada. Kita kena cari dia punya performance kepada kita yang melakukan benda konsisten. Kita yang konsisten, bukannya sistem tu. Sistem tu memang macam tu je. Dia baca market macam tu je. Kita ni yang kena konsisten. Maksudnya, buat anda punya jadual. Buat jadual anda. Tengok bilanya anda ada masa untuk trade. Kalau anda bekerja, tolong jangan scalping. Scalping tu bukan bangun pukul 2.30 pagi, pukul 4 pagi tengok market masuk sekejap. Ataupun bila ada depan chart. No, itu tak. Seriously. Itu tak. Dan kalau boleh pun buat, anda memerlukan kemahiran yang amat tinggi. Berapa orang kat sini belajar betul-betul Dow teori? The Six Tenets. Tak ramai. Tak ramai yang ambil secara formal. Tak ramai. Saya tak katakan tak ada. Tak ramai. So what you do is, anda kena cari jadual anda. Anda kena sesuaikan sistem. Dan kebanyakan trader retail, anda menggunakan teknik orang. Betul tak? Ada yang ada teknik sendiri. Tapi ada ramainya menggunakan teknik orang. Kan? Itu teknik orang tu. Dia sesuai kepada orang tu. Dan dia pakai jadi kepada dia. Bila anda pakai, anda kena test dulu. Sesuai tak kepada anda. Sebab dia buat sistem tu untuk dia. Mungkin dia jadilah untuk dia. Kan? Jadi, anda kena test. Zul ada 3711. Inilah yang betul dalam dunia. Tak ada. Ia sesuai kepada saya. Okey? Ia sesuai kepada saya. Sebab itu, saya cuba kongsikan few. Dulunya saya kongsikan market profile. Saya kongsikan Ichimoku. Saya kongsikan apa lagi? Elliott Wave. BB. Saya kongsikan semua tu. What you do is, ambil apa yang anda faham. Ambil apa yang anda nampak logik dia. Ambil apa yang anda boleh guna kepada anda. Cari time frame yang sesuai kepada anda. Time frame yang sesuai adalah the lesser time that you have, the higher time frame that you go. Bukannya kepada modal. Because anda boleh turunkan jenis account daripada standard kepada micro. Micro bila nak kaya, anda depo berapa? Itu je. Kita pakai ikon micro. Apa nak malu ikon micro? Selagi tak $10,000 dalam tu, pakai ikon micro. Okey? Cari kesesuaian. Buat position sizing model. Okey. Kalau tak ada position sizing model, saya dah kongsikan dalam webinar lepas. Saya tak dapat nak pergi slide lain. Sekejap lagi kita tengok. Dalam ni ada tak position sizing model. Okey.
gunakan yang ini. Tolong print out. Saya dah bagi tahu berapa kali. Tolong print out kan. Masa sistem development buat demo 1, bila anda dah jumpa dan belajar pelbagai sistem, tuliskan apa yang anda faham dan SOP dia. Ini demo 1, demo 2, demo 3. Dan anda pakai So test dia dulu. Anda try few techniques dan dekat demo, ramai demo dia pakai one lot semua macam lah dia trading betul-betul one lot masuk dekat standard. Mana ada? Okey, buat yang saya duk cerita $25 per entry, lepas tu bahagi dan ada tanya diri anda berapa yang sesuai. $25 tu RM100, jangan lupa. Ya. Dan anda sesuailah kepada anda yang kalau dia kena stop loss, anda tak jeling pun. Oh, kena stop loss. Tak ada orang suka kena stop loss. Tapi anda boleh terima sebab jumlah dia, jumlah yang boleh terima. You find out that number. What is your number? Yang anda kena stop loss, alah, kena stop loss. Itu je. Dia tak ada, kena stop loss. Mana aku nak jumpa doktor mana lagi ni. Tukar teknik. Kalau itu terjadi kepada anda, adjust SL dan macam-macam lah. Then you know you are trading not the right. Anda tak dapat terima salah. Yang macam tu, anda jangan trade. Anda jangan trade. Kalau anda buat yang tu, anda jangan trade. Anda buat demo dulu. Anda cari nombor tu. Anda cari berapa sebenarnya dollar value dia. Anda cari kaedah untuk letakkan stop loss dan TP. Cari kaedah untuk manage entry anda. Letakkan dalam SOP anda. Inilah bila anda membangunkan sistem. Dia bukan hanya nak tahu arah. Dia bukan hanya nak tahu entry. Exit kat mana. Bukannya anda buat duit dari entry. Bila keluar tu baru ada untung, ada rugi. Kan? Biasa tak kena. Biasa kita dengar orang macam ni kan. Dia bila dia letak dia jenis tak ada exit plan, dia tutup, alamak pergi lagi. Kita tahu orang yang macam tu dia tak ada cara exit. Dia main apa yang dia nampak, dia trade pakai emosi. Kalau kita ikut sistem macam ni, ini TP, tak kisahlah dia naik lagi. Kalau dia naik lagi, ada tak dia punya trend ni masih okey, momentum ada, setup ada, cari lain. Itu je. Tak kisahlah dia nak pergi lagi ke apa ke, suka hati dia. Nak buat macam mana? Macam mana anda tahu? Jadi dengan merangka satu exit plan dalam satu sistem, bukan hanya kepada entry. Dia yang pentingnya kepada exit plan. Macam mana anda kecilkan losses anda dan maximiskan anda punya reward. Apa risk reward yang anda nak ikut? Berapa entry satu kali? Maksudnya sekali jalan. Berapa? Kalau satu sesi dagangan, berapa anda boleh pegang 3 position ke, 2 position ke, 5 position? Ada orang boleh manage sampai 15 position. Depend kepada anda. Tak ada yang betul. Semua betul. Asalkan anda tahu apa anda buat dan anda boleh manage dia. Itu je. Itu saja. Okey. Buat demo ni, dapatkan benda-benda ni tadi. Okey, berapa expectancy, berapa tradable setup, then anda boleh dapat something kita panggil expectuity, ya. The R multiples dia dan lain-lain. Ini kita akan sentuh dalam webinar lain. Lepas tu ada tanya, berdasarkan sistem ni dan per trade aku punya risiko, dapat tak capai objektif? Kalau dapat, pakai. Ini adalah real account anda. Ingat, jangan buat satu account. Real account anda akan ada few account. Ini adalah account depo. Ini untuk depo. Ini untuk withdraw. Okay? Just depo the whole daripada portfolio capital anda yang anda nak, yang sanggup hilang. Faham? Anda mungkin ada 1,000, mungkin ada 5,000, mungkin ada 1,000,000, I don't know. What you do is anda tanya, daripada jumlah tu ada yang kata 5%, ada yang kata 20%, ada kata semua.
Jumlah itu letakkan dalam anda punya deposit account. Boleh? Dan daripada deposit account ni, anda akan buat few account. Few account. Buat dia macam portfolio. Sambil tu, kalau anda ambil sistem 1 ni, sistem 2, sistem 3, anda tetap buat demo. Seorang trader yang bagus, dia sentiasa ada demo yang dia cuba this different system. Sebab dia nak maximizekan potential return dia. Dia bukannya kepada teknik satu ni, inilah segala-galanya. Tak. Anda ada nama-nama hebat seperti siapa? Jesse Livermore. Kita ada nama-nama hebat macam-macam. Kita ada the 5 Titans. Even kepada Elliot, apa yang dia kongsikan adalah kepada structure. Tapi bagaimana menggunakan tu, dia gunakan teknik untuk entry market. Antaranya 3711, antaranya untuk cash the max of extreme level, antaranya untuk cash wave 2, masuk wave 3, dan antaranya kepada wave 4 masuk channel. Itu adalah antaranya. Ada banyak. So, which one? Okay, dan anda test dia. Okay, nasihat saya, buka MT5. Buka MT5. At least anda ada 2 MT5. At least ada 2 MT5. So, saya lebih gemar MT5 ni sebab dia punya instrumen tu lebih banyak. Okey, MT5 ni kat sini, ini untuk CFDs. CFD bagi siapa yang nak trade CFDs. Sini untuk currency dan juga kepada komoditi. Rancangkan. Ya, Fiz. Rancangkan. You only trade a system. You don't trade the market. Mustahil. Dengan modal, dengan masa, dengan pengetahuan kita, macam mana kita nak trade market? You trade your system. Itu je. Masalahnya, bila depan chart, dia jadi pandai, jadi trader. Itu masalah. Dia jadi trader. Faham? Dia nak, ya boleh kalau anda you have the skill and you know your performance, you know cara. Ada orang dia trade, dia tak dapat nak explain sebab benda tu dah dalam dia. Memang ada trader yang macam ni, dia bagus. Dia duduk, okey. Dan saya pernah jumpa, seriously, orang Sibu, kalau nak tahu, orang Sibu Sarawak, adik-beradik 2 orang. Ada something happen, dia orang saya tak nak cerita lah. Tapi saya pernah duduk depan dia dan dia tanya saya, bang, ada MT4 kat phone? Ada, bagi kat dia. Dan dia boleh, okey abang nak berapa? Dia macam tu. Ni cerita betul dan buat depan saya. Dalam tu ada 200 over. Dalam akaun tu ada 200 lebih. Ini tahun 2015. 2016. Awal tahun 2016 ataupun hujung tahun 2015. Okey, dalam tu ada 200 lebih. Abang nak berapa? Ini pukul 5 lebih. Pukul 5 lebih 5:30. Ini ada kawan kita ada dalam grup CTFX tu. Tapi yang trader ni dia tak ada. Dia tak ada. Dia ada something happen dia dah. Tapi dia saya tengok dia buat dekat chat, dia tengok kepada ni je. Dia tengok kepada quote. Tahu tak? Quote saja. Dia tak tengok kepada chat. Dia tengok quote, dia tekan entry. Saya cakap, "Uish, kalau rugi dia ganti." Dia kata, "Okeylah. Saya pun tengok je lah dia buat apa. Abang nak berapa? Berapa ribu kau boleh bagi?" Saya tanya betul ni. 16,000. Saya tanya sebut. Kalau tahu saya sebut 160,000. Kita sebut 16,000. Okey. Separuh saya ambil. Yelah. Okey, dia buat tekan, habis akaun aku. Tapi dia bagi garanti, dia bagi balik kan. Tekan. 16,800 lebih. 16,800 lebih. Dalam masa 45 minit. 16,800 lebih dalam pukul berapa? Petang. Itu petang. 5 lebih, 6 lebih. Lepas tu saya tanya dia, macam mana engkau ni trade? Saya tak ingat hari apa. Sama ada hari Jumaat petang ataupun Khamis. Antara dua. Saya ingat yang tu antara Khamis sebab saya ambil dia daripada tempat bas. Saya ambil dia daripada tempat bas. Saya tanya dia,
saya tahu dia punya kedudukan kewangan tak bagus sangat. Kalau kau boleh buat macam ni, kenapa engkau tak ni? Saya kalau buat ekonomi, dia cakap macam ni. Kalau buat duit orang, saya okey bang. Biarpun saya bagi garanti. Kalau buat duit saya sendiri, habis. Aduh, dia cakap macam tu, ambil lah duit orang. Tak, ni petang. Ini petang. Saya tak tahu ilmu apa dia pakai. Ni cerita betul ni. Ni tahun 2015 saya rasa. 2015. Dan dia something happen lah. Ada something berkenaan dengan duit orang. Ada something lah. Satu dulu dia aktif dalam Facebook. Sekarang dia dah tak ada. Itu dulu lah 2015. 2015. Siapa tahu yang orang cerita pasal tak payah sebut. Yang pernah dengar nama Princess Humairah kan. Tu antara bukan Princess, bukan si ni yang buat, bukan Hafiz tu. Tapi kawan-kawan kita orang lah. Kawan-kawan kita orang. Dia tengok kepada quote bid and ask price. Dia tengok spread tu. Spread kembang macam mana dia buat. Saya tanya dia, kau trade macam mana? Saya tengok benda ni bang. Kalau dia spread dia kembang sikit, saya tahu dia gerak. Logik juga. Mungkin ada apa ke, order kan. Tapi saya tak tahu macam mana dia tengok. Saya dah tengok macam tu, sama je rupa kan. Lepas tu dia enter. Tapi kita suka dengar cerita hebat. Tapi cerita dia berlaku depan saya. Dia buat. Lepas tu dia bagi, dah bang, okey, abang withdraw, separuh saya ambil, 200 ni tinggalkan dalam akaun. Okey. So, kita seronok lah dia buat untuk akaun kita kan. Jadi, bila saya tanya dia, macam mana dia trade, dia tak dapat nak explain. Bukan Humairah. Princess Humairah tu nama anak dia. Hafiz nama betul dia, Pian. Dia bukan Nami, dia TLDM. Yang Sabah kan. Dan ni kawan-kawan kita, bukan dia. Dia kenal saya. Boleh sebut nama saya, dia kenal saya. 2015, 2014. Tapi bukan dia. Kita punya rakan sama. Mungkin dia boleh kot. Kalau boleh suruh dia. Tapi bukan dia. Dia pun bagus. Dia bagus trading, kalau nak tahu. Hafiz, nama dia kan Pian. Bukan yang account tu nama wife dia. Kenal kan? Okay. The point yang saya nak ceritakan ni, ada trader yang memang ada skill. Okay. Dia dekat Sabah kan? Dekat Sepanggar. Masih kat sana. Tapi bukan dia, ini rakan kenalan bersama kita orang lah. Okey, jadi cerita dia, ada trader yang memang mempunyai skill. Tapi cerita dia, saya dah start melabur sejak dari tahun 97. Sampai sekarang, saya baru jumpa seorang je yang macam tu. Faham? Ini poin yang saya nak cuba. Saya kenal beribu trader. Saya kenal ramai trader. Saya mengajar kat luar, berjumpa, seminar, apa semua, duduk ramai-ramai kan. Tapi sepanjang yang ni, saya baru jumpa seorang je. Tapi kita duk impikan, kita boleh buat duduk depan. Ni poin yang saya nak cuba sampaikan. Duduk depan cat, tengok dekat, tekan. Setakat ini yang saya dah jumpa dan terbukti, dan bukan sekali dia buat dekat saya, dia buat benda tu 2 kali. Satu saya, tak lama, few months back, dia datang balik Kuching. Masa tu saya duduk Kuching. Dia datang, saya tanya dia, boleh buat lagi tak? Boleh. Ada berapa bang? 500, kita tamak sikit lah. Dapat buat berapa? Kali ni, try lah buat 50,000 ke? Tak bang, hari ni market tak jalan sangat. Boleh buat 10,000 bang? Boleh lah. Dia buat 10,000. Yang tu setengah jam. Siapa tak seronok? 500 dapat 5,000. 5,000 lagi dia ambil, 5,000 saya ambil. Siapa tak nak? Boleh. Tapi the thing is,
Lepas tu dia ada masalah, dia ni ada ada mental problem, ada something jadilah. Something jadi ya. Something jadi dari dia pindah ke Miri, lepas tu something happen to him lah. Itu cerita dia lah. Tapi the thing is, yang sepanjang berapa tahun ni, dari tahun 97, 20 lebih tahun, saya baru jumpa seorang. Tak tahu, saya cuba tanya. Ada lagi, hidup lagi. Hidup lagi. Saya baru jumpa, saya tanya dia macam mana dia tak dapat nak explain. Dia pun tak tahu. Dia tengok, macam ni bang, macam ni. Dia tunjuk kan. Apa yang dia nampak? Kita pun tak tahu dia nampak apa. Macam ni dia kembang sikit. Masuk bang, masuk. Lepas tu keluar. Kita pun pening kepala. Apa benda dia tengok? Kita pening kepala. Kalau saya tak dapat ikut, saya tak rasa ramai orang dapat ikut pun. Saya cuba interview dia. 1 hari saya tanya dia. Macam mana kau trade? Zabah, kalau siapa kenal Zabah. Zabah aku kenal dia. Pian, kenal Zabah kan? Kat Kuching. Zabah kat Melaka sekarang. Kat KL kan? Zabah pun kenal hamba Allah. Kawan kita orang dulu lah. Kawan-kawan kita orang dulu. Kawan-kawan trader sama-sama dulu. Tapi itu poin saya. Berapa puluh tahun saya trade, saya baru jumpa seorang yang boleh. Dan terbukti 2 kali. Ya, mungkin nasib tak tahulah. Tapi 2 kali dia bagi duit kepada saya. Depan saya dia trade. Menggunakan akaun saya tengoklah. Saya tengok balik journal. Saya try balik tengok. Macam mana dia trade saya pun tak tahu. Tapi kebanyakan kita ingat kita ada skill tu. Duduk depan chart. Naik dia tekan. Faham tak apa saya cuba sampaikan ni? Jangan. Tak ramai. Saya tak boleh buat. Saya tak dapat buat. Saya cuba tanya dia. Saya tanya dia. Tapi kita bila kita duduk depan cat, kita nak jadi macam dia. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Memang tak ada. Yes. Mata kita berbeza. Kemahiran kita berbeza. Makna duit berbeza. Semua lain lah. Dan setakat 20 lebih tahun, saya dalam bidang ni, saya baru jumpa seorang. Satu. Numero uno. Satu. Beribu trader, sama ada peringkat international, peringkat dalam negara, luar negara, saya baru jumpa seorang. Faham tak? Yang tak tahu teknik dia tekan dan dia buat duit. Dan bukan saya saja cerita tu, kawan-kawan kita yang lain yang pun semua senyap tak nak cerita. Lepas tu saya sekali tak tahan lah. Kau tahu tak, dulu masa dia dah ada hal lah, dulu dia tu boleh tau. Ya ke? Aku pun dapat. Kita orang semua ada cerita yang sama mengenai dia. Faham? Tapi kita tak tahu macam mana dia trade. Tapi itu saya cakap tadi, berapa puluh tahun saya jumpa seorang. Jadi tak semua orang ada skill tu dan tak payahlah. Kita nak macam tu, kita ingat kita boleh buat. Tapi payah. Seriously, saya pun tak tahu apa dia buat. Saya tak faham. Dia duduk cerita spread ada kembang sikit. Saya tengok. Tak ada pun. Tak nampak pun. Sebab dia turun naik kan. Macam mana dia tengok saya tak tahu. Petik-tik tu kan. Wah, macam mana dia tengok. Kalau pakai EA mungkin lah. Tapi kalau pakai mata nak tengok macam mana benda tu. Boleh juling. Bagus-bagus straight mata, juling. Kalau dah asal juling, boleh straight mata. Kalau juling, boleh tengok benda tu. Jadi straight balik mata. Okay? Ini point yang saya cuba sampaikan. Tak semua orang boleh buat. Okay? So, if you want to do that, tak tahu. Jesse Livermore pun bunuh diri. But, Jesse Livermore tu 2 kali dia bankrupt. Lepas tu bunuh diri. Macam mana ni? Tu tape reader kan. Dia tape reader. Okay. Okay. Dan mulalah. Gusmin, tolong buat benda ni, Gusmin. Buat depo account, withdraw account, 1 account untuk jangka panjang, 1 account untuk trading, 1 account untuk duit. Lepas tu bahagikan. Dan bagaimana anda allocate anda punya modal. Jesse Livermore, yes. Kita
Jesse Livermore. Jesse Livermore tu pun gagal. Elliot gagal. Siapa kata Elliot ni? Elliot gagal. Tak adalah gagal. Maksudnya dia tak adalah dia kaya raya seperti digambarkan. Kalau tengok cerita mengenai anak dia. Okay. The point is, trading is about discipline. All these things. Bukan hanya kepada ini. No. It's all these things. Dan dicantumkan menjadi satu. Kau nak tahu. Dan anda manage. Anda macam mana anda membahagikan capital kepada akaun-akaun anda, kepada prestasi dia, dan anda sentiasa melihat balik kepada objektif anda. Di sinilah saya menyarankan anda membuat video log. Buat video log. Faham tak? Buat video log 2 minit 1 hari. Ingatkan, remind yourself, apa objektif anda? Apa prestasi semasa? Apa perasaan anda? Dan apa yang anda nak tengok kat market hari ini? Remindkan diri anda. 4 benda. Objektif, sistem anda, diri anda, dan juga kepada anda punya analisis. Ini patutnya dalam masa 2 minit. Bukan itu buat apa? Tak. Ini. Itu boleh screenshot je. Buat video log buka sendiri. Hujung minggu tengok balik. Buat satu video panjang. Delete yang 5 hari tu. Buat jadi dengan kaedah ini, anda boleh buat satu jadual. Anda boleh buat benda sama. Trading is all about this consistency. Not the technique consistent. Sebab teknik tak akan konsisten. Percayalah. Teknik ada turun naik. Sebab teknik tu benda statik. Market tu benda dinamik. Market tu berubah-ubah. Kita gunakan benda statik kepada benda yang berubah-ubah. Hasil dia tak sama. Jadi, yang anda boleh cari cara untuk memaksimalkan pulangan kepada sistem anda, kepada teknik anda adalah menyesuaikan equity. Berapa nak trade kepada prestasi sistem tu semasa. Bukannya semalam dia buat untung, 2 minggu lepas dia buat untung. Secara average-nya, satu entry berapa untung boleh dapat. Kalau kita tahu dia tak untung, jangan pakai. Itu je. Market analysis. Analisa anda. 2 minit je. Jangan tak pergi cerita hari ini. Twitter dilancarkan pada 15 Julai 2006. Twitter merupakan dah jadi FB Live. Boleh? Ya, objektif, sistem, remind dan perasaan anda. Jangan menanam musangking. Okey, lepas tu what you do is 3 bulan sekali. Ini yang saya lah, you can do this every month. Anda rebalance balik. Sama ada anda akan withdraw. Kalau nak withdraw, tetapkan berapa persen kalau ada ni anda nak withdraw. Ataupun kalau anda dapati anda tengah draw down, apa anda nak buat? Kalau tengah rugi, portfolio tu tengah rugi, apa anda nak buat? Sama ada anda berhenti dulu, test dulu balik 3 sistem ni, mana satu yang untung, start balik. Jangan pakai benda rugi, itu je. Kalau anda tahu benda tu memang rugi, anda pakai, buat apa? Nampak tak? Trading is all about this discipline. Trading is all about this managing you. Managing your portfolio. Managing diri kita. Yang paling penting, manage diri kita. Jangan nak gatal tangan sangat. Tak dapat tengok. Dah tak tahan tengok MT4. Tekan. Dah habis duit. Pergi tekan MT4 kawan. Tengok bertumbuk ke tak? Kawan tengah duduk baik kan. Tekan MT4 dia. Tekan. Tengok. Bertumbuk ke tak diorang? Bagus-bagus elok duduk kat mamak diorang. Tiba-tiba bergomol. Tiba-tiba diorang tu bertumbuk. Kenapa korang gaduh? Dia tekan MT4 aku. Kalau profit tak apa.
Benda macam ni Kalau biru tak apa. Kalau dia rugi. Kalau dia rugi Kamil. Apa? Mau tak bertumbuk diorang. Bagus-bagus elok duduk diorang. Senyap-senyap. Tiba-tiba Zul. Tiba-tiba bertumbuk. Pasal tumbuk dia tekan yang tipu aku. Habis akaun aku. Benda macam tu kan. Jadi apa? Ini semua adalah kepada satu gaya, satu disiplin hidup. Satu benda yang dibuat hari-hari. Faham tak? Jadi ambil screenshot ni. Ini slide baru. Ini slide baru. Ni tak ada, ni baru, ini slide baru. Okey, apa saya tulis tu? Analisis. Tak nampak. Ya juga. Tak, macam tak nampak. Saya tulis balik. Mana dia? Mana dia pergi? Oh, ada benda ni. Okey. Sekejap, mana dia pergi? Eraser. Ini. Okey, saya tulis balik bagi dia cantik sikit. Analysis. Okey, objektif, sistem, diri kita serta analisis. Buat video log. Okey. Boleh? This is basically satu holistic system. Anda melabur kepada market, anda melabur kepada sistem, anda bukan trading the market. Boleh? Boleh janji buat benda ni? Berusaha untuk nak buat dia. At least usahalah. Ya, yang tu. Yang tu yang Hafiz. Yang saya ceritakan tu Hafiz. Ni lah, agak susun dia. Susun dia satu-satu ni Hafiz. Boleh? Inilah yang saya bawa anda mengembara, bawa kepada benda ni. Nak develop ni. Sebab dia tak ada satu teknik semua orang boleh kaya. Kalau ada, Alhamdulillah, saya pun senang. Buat, dah habis. Dia tak ada. Dia cerita dia kesesuaian. Dia cerita dia disiplin. Dia cerita dia diri anda. Kalau ada satu memang semua boleh pakai, aduh sedapnya hidup. Saya pun boleh tunjuk benda tu dan semua orang kaya. Senang. Simple. Tapi dia tak ada. Dia semua orang akan nak benda yang tak sama. Semua orang akan ada situasi berbeza, kewangan berbeza, objektif berbeza. Sebab itu anda kena cari apa yang sesuai kepada anda. Okey? Yes, saya cerita benda ni, Gusmin. Kalau anda dah ikut webinar, anda dah jadi macam adik-beradik saya dah. Semua cerita dia tahu. Siapa macam bat tu semua dia tahu kan. Baju apa saya pakai hari ni pun dia tahu dah. Okey? DVD baru. Yes, drill, apa nak drill? Drill tak boleh drill. Nak drill habis. Boleh? Ada sebarang soalan? Screenshot benda ni. Buat nota anda di belakang ni lah. Print out, buat nota anda. Dan kalau ada sebarang soalan, tanyakan dalam grup, tanyakan dalam webinar. Dalam webinar lah bagus sebab saya boleh ceritakan direct. Boleh tunjuk contoh dekat market. Boleh? Okey? Okey. Jadi kalau tak ada soalan, insya-Allah kita bersama lagi pada baca nota. Nota tu saya kongsikan nota di dalam grup semua everything dalam tu ada dalam ni sebenarnya. Semua dalam ni. Okey, unless kita buat technical dan kita tunjukkan. Ya, sikit-sikit ada teknik-teknik semua ada dalam ni. Teknik pun semua 3711 semua ada dalam. Okey, sebab tu saya suka sebut benda ni. Dah habis lah Wan. Dah 2 jam dah Wan. Tak emailkan slide saya kongsikan dalam grup Telegram saya Zul. Message saya dekat Facebook, Messenger. Saya hantarkan kalau anda ada dalam CTFX Market Discussion dalam tu okey download dalam tu. Nota ni semua ada. Nota 1 sampai 20 semua ada dalam tu. Okey.
Tapi yang tulis-tulis tu saya tulis dalam webinar je, yang tadi tu. Ya, ya. Lebih sedap daripada sangking. Okey. Invest dalam satu sistem, cuma dagangkan sistem anda. Jangan trade market. Trade sistem anda. Itu je. Thank you, Gusmin. Okey. InsyaAllah berjumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hujung minggu semua. Terima kasih. Good? Asri, Jo, Fazilah, Gusmin, Badrul, Ronald, Rizwan, William. Thanks, eh. Chung, thank you. Wan, thank you. Hafiz, terima kasih. Bad, terima kasih. Robert. Cekis. Senyap dia Cekis. Terima kasih. Syarul, thank you.